Dajahau, Vanakkam, saya Eti. Dan saya Fatin Amira. Anda dalam rancangan Coffee Talk at Foodtech. Wah, Fatin nak tahu tak? Untuk pengetahuan semua, ini adalah program Coffee Talk yang pertama yang diadakan sepanjang sejarah Fakulti Sains dan Teknologi Makanan Universiti Putra Malaysia. Betul tu Eti. Setinggi-tinggi perhargaan, kita memberikan satu penghargaan yang tinggi atas usaha Timbalan Dekan Akademik Fakulti kita, iaitu Profesor Madya Dr. Radia Syukri beserta ahli pejabat Timbalan Dekan Akademik dan Han Ehwal Pelajar Fakulti Sains dan Teknologi Makanan dalam menjayakan program Coffee Talk buat kali pertama sepanjang sejarah fakulti kita. Tapi Fatin, tidak lupa juga kita nak berterima kasih banyak-banyak kepada tim Media Putra dan Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat dalam sama-sama turut membantu menjayakan program Coffee Talk pada kali ini. Fatin, macam tak bestlah kita borak dua. Apa kata Fatin kenalkan dua orang yang di sebelah Fatin tu? Betul lah Eti, takkanlah kita nak bercakap berdua je kan? Okey, di sebelah kiri saya iaitu saudari Divya dan di sebelah kiri saudari Divya ialah saudara Daniel. Kita akan mulakan sesi perkenalan diri oleh saudari Divya dahulu dan seterusnya kita akan memperkenalkan saudara Daniel. Okay, good day semua. Saya Divya Arivanandan, pelajar tahun 4 dari Bachelor Science Food Service Management. Saya calon fakulti Majlis Perwakilan Pelajar dan saya memegang portfolio Sekretariat Pemantauan Kualiti Makanan. Daniel? Okey, baik. Terima kasih saudari Divya dan kawan-kawan saya yang boleh saya nama tu. Nama saya Muhammad Daniel Haikal bin Abdul Halim, pelajar tahun 3 daripada Bachelor Sains dan Teknologi Makanan dengan kepujian dari Fakulti Sains dan Teknologi Makanan merangkap sebagai Presiden Majlis Perwakilan Fakulti Sains dan Teknologi Makanan atau lebih dikenali sebagai FOSTEC. Jadi saya rasa itu je kot daripada saya. Wah, Fatin, saya tak sangka panelis kita ni hebat-hebat belaka. Saya dengar tadi kita ada seorang MPP, lagi seorang kita ada MPF. Tapi saya sedikit kelirulah. Apa perbezaan MPP dan MPF? Boleh saudara Daniel terangkan? Okey, baik. Terima kasih saudara Eti. Bila kita bercakap tentang perwakilan dekat kita punya UPM, kita ada 3 jenis perwakilan. Kita ada MPP, MPF dan MPK. Tapi dari skop saya akan berceritalah tentang MPF itu apa. Jadi MPF itu bermaksud Majlis Perwakilan Fakulti, ataupun nama sebelum ni adalah Persatuan Mahasiswa Fakulti PMF, tapi telah dinaik taraf oleh salah seorang daripada MPP kita juga, iaitu saudari Sarah Alia. Jadi MPF ini bertujuan untuk mengadakan aktiviti-aktiviti di dalam fakulti dan kita juga ditugaskan untuk menjaga bonding di antara pelajar-pelajar fakulti. Jadi itu adalah tugas-tugas utama sebagai seorang MPF. Dan tidak lupa juga tugas kita adalah untuk menjadi jambatan di antara pelajar dengan staf dan pensyarah. Itu adalah tugas-tugas hakiki orang cakap sebagai seorang MPF itu sendiri. Jadi saya rasa itulah yang saya boleh simpulkan tentang MPF itu apa. Baik. Bagaimana pula dengan saudari Divya? Okey, untuk MPP, skop dia lagi besar. Kami cover satu universiti. So MPP ni ada calon umum dan calon fakulti. Untuk setiap fakulti tu ada 2 orang wakil. So untuk FSTM, saya Divya dan lagi seorang saudari Sarah Adila. So under MPP ada banyak unit. Contohnya unit media, unit akademik, and saya daripada unit kebajikan. So under unit kebajikan ada 3. First, Seki Pemantauan Kualiti Makanan, iaitu saya. Lepas tu ada Seki Pengangkutan dan Prasarana. And then yang ketiga ada Seki Kebajikan dan Keselamatan. Okay, saya explain dulu my job scope as calon fakulti. So saya kena sentiasa berhubung rapat dengan FOSTEC juga. Kita nak buat apa-apa program ke, nak rancang anything ke, kita akan bincang dengan FOSTEC juga.
Itu untuk fakulti. Selepas itu, as a sekretariat pemantauan kualiti makanan, saya kena make sure semua kafe-kafe di fakulti dan college sentiasa bersih. Makanan yang dibagi kepada pelajar tu berkualiti dan healthy. So, apa yang saya buat adalah setiap bulan bersama dengan unit kebajikan saya akan turun ke setiap fakulti, saya akan berhubung dengan vendor-vendor, saya akan cek ada tak mereka paparkan tag harga, adakah makanan yang mereka provide tu healthy, bersih. Seperti itulah. Besar betul kan tanggungjawab MPP dan MPF? Fatin ada soalan tak untuk saudari Divya dan juga saudari Daniel? Ya, Eti, setelah mendengarkan sedikit perkongsian mengenai jawatan-jawatan mereka, jadi saya rasa tertarik. Seperti saudari Divya yang memegang portfolio Sekretariat Pemantauan Kualiti Makanan di bawah unit kebajikan, ia merupakan satu tanggungjawab yang sangat besar dalam memastikan keselamatan dan juga kebajikan para pelajar dalam sektor pemakanan, iaitu satu benda yang sangat asas dalam kehidupan seharian kita. Jadi saya nak tahulah saudari Divya, macam manakah sekretariat yang Divya jalankan dalam memastikan satu perkara itu dijalankan dengan baik. Maybe boleh saudari Divya berikan sedikit contoh supaya para pelajar mengetahui gerak kerja yang dijalankan oleh MPP-MPP dekat UPM ni. Okay, I think ini satu opportunity yang baik jugalah untuk explain apa yang saya nak buat. Okay, selepas saya pegang jawatan ni, first issue yang I tackle tentang Umai Cafe. Korang tahu kan Umai ni dia satu vendor baru di UPM. So bila dia first introduce tu, kami menerima banyak aduan makanan dekat Umai tu mahal dan price tu tak student friendly. So, I think start of bulan Oktober kita adakan our first meeting dengan owner Umai Cafe. So, kita pun bawalah apa-apa aduan yang dibuat oleh pelajar kepada Encik. And Encik tu pun dia faham harga ni compared to other cafe tu dia lebih tinggi. So, kami adalah our discussion and ada juga positive feedback. Macam sebelum ni, dia ada charge untuk ais kosong. Selalunya orang tak charge. So, dia ada charge. So, kami minta lah, boleh tak kalau tak charge? And dia pun kata boleh. Dia macam kita pergi bincang and kita dapat solusi tu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada komplain PFC. PFC kan isu kebersihan tu dia macam berterusan. Tapi fortunately kita pun dah cari cara penyelesaian. I think end of this month ataupun awal bulan Januari nanti akan ada cleaner di PFC. So kita haraplah bila ada cleaner tu kebersihan boleh dijaga seperti cafe-cafe di other faculties and other colleges. I think dua isu ni lah yang main. And saya tak gerak seorang, saya selalu gerak together with my team, unit kebajikan yang lain. Kawan-kawan pun selalu tolong. So, seperti yang I said, kafe ni banyak di universiti. So, kalau saya nak pergi seorang tu, tak possible lah. Yes. Okey, mendengar daripada saudari Divya terangkan, kita dapat mengetahui dan kita lihat bahawa aduan-aduan para pelajar bukanlah aduan kosong. Ia dijalankan dan ataupun orang kata di take action, supaya kita dapat improve apa yang ada di sekeliling kita. Setelah mendengar perkongsian daripada saudari Divya, mari kita sambung pula dengan saudara Daniel untuk kita mengetahui mengenai aktiviti-aktiviti yang dijalankan di fakulti. Adakah ia menarik? Apakah perancangan untuk seterusnya dan apa aktiviti yang telah dijalankan di fakulti kita? Silakan. Terima kasih kepada saudari Fatin. Jadi bila kita bercakap berkenaan program tu adalah perkara yang kita boleh cakap pelajar suka join dan sebagainya. Jadi apa yang kami daripada pihak Postek itu sendiri, kami telah susunlah pelbagai program yang ada di dalam fakulti sebelum lagi mula semester.
Jadi kami punya program juga terdiri daripada program-program yang fun-fun, yang ilmiah dan sebagainya. Tapi lebih kepada fun yang seperti saudari pernah mention, antara program yang menjadi program yang lazimlah dilakukan di dalam fakulti adalah program Futzania. Futzania adalah program orientasi tahun 1 yang diadakan pada setiap tahun pada awal semester lah, di antara minggu ke-1 atau minggu ke-2. Jadi program ini biasanya kalau kita nak terapkan sesuatu tentang fakulti, kita tidaklah mahu program tu jadi terlalu bosan, betul? Terlalu bosan dengar orang cakap, kita pun sendiri kita tak nak kan. Tapi jadi inisiatif yang diambil oleh kami Fostek adalah mewujudkan satu program Futzania tadi, disambil mengenali fakulti, kita mempunyai pelbagai aktiviti menarik lah. Seperti contoh kita ada treasure hunt sewaktu Futzania, kita ada mini game dan sebagainya. Jadi program-program itulah yang menarik minat tahun 1 untuk sertai kami. Dan sambil-sambil itu dapatlah diorang cakap collect merit untuk duduk kat college kan. Itulah salah satu program. Kita ada banyak program. Tapi saya akan terang 2 je. Satu lagi kita panggil sebagai knowledge heirloom. Okay, knowledge heirloom ni adalah program yang menjadi satu kewajipan juga dalam fakulti kita, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan, di mana kita ada program di antara senior dan junior lah. Jadi program tu dia mengambil masa hampir sebulan. Paling awal kita habis hari tu pun dalam 3 minggu lah. Jadi program tu setiap minggu diorang akan berjumpa dengan junior, akan berjumpa dengan senior. Diorang akan buat aktiviti-aktiviti yang telah disiapkan oleh Fostek lah. Seperti contoh fashion show kita ada kan. Lepas tu bercerita tentang FSTM. Kita ada list aktiviti lah dalam masa sebulan tu. Dan diakhiri dengan penutup pada minggu ketiga atau minggu keempat. Jadi apa pembaharuan yang kami buat pada tahun ini adalah di mana penutup tu sendiri kita tambah lagi aktiviti-aktiviti yang menarik. Macam treasure hunt tadi. Sebenarnya fakulti kita famous dengan treasure hunt. Kita terdiri daripada student-student yang suka buat treasure hunt. Itu adalah uniknya fakulti kita. Jadi kita banyakkan treasure hunt. Jadi daripada situ kita mendapat banyak respon-respon yang menarik lah daripada junior-junior. Dan diorang memang sangat sukalah program ini, dan kita berharap program-program ni akan dilaksanakan juga pada masa depan dan seterusnya, sampailah kita semua sini dah ada anak kan. Itu kita berharapkan. Jadi rasa itulah program daripada Fostek. Kalau daripada ilmiah tu kita lebih menekankan dalam program keusahawanan. Ilmiah dalam keusahawanan dan juga program-program yang lebih menitik beratkan kos yang kita ambil. Seperti contoh di fakulti kita terkenal dengan dalam bidang sains makanan itu sendiri. Jadi kita mempunyai juga program-program yang di mana kita menjemput orang-orang luar untuk berkongsi tentang sains makanan. Orang-orang daripada syarikat-syarikat yang besar yang datang ke fakulti itu untuk berkongsi tentang kerjaya tentang makanan kan, fakulti kita. Sebab boleh dikatakan orang luar tidak sangat mengenali fakulti kita tentang kos. Orang ingat kita kos memasak. Betul, kita ada kos desakan memasak. Tapi yang hebatnya mereka adalah mereka memasak di samping ada belajar tentang management. Betul. Dan juga sains di sebalik masakan tu. Yes. Itu adalah perkara-perkara yang menarik di dalam fakulti kita. Jadi saya rasa itu je yang boleh saya sampaikan mengenai program. Saya pas mula. Okey, sangat menarik ya dengan perkongsian yang dikongsikan oleh saudara Daniel. Tapi saya ada satu pertanyaan. Kita ada program yang memberikan bonding seperti knowledge heirloom antara pelajar tahun 1 dan juga senior-senior. Selain itu, kita juga ada program keusahawanan yang memberikan satu added value kepada para pelajar fakulti kita. Tapi saya ada satu soalan. Kita ada ke aktiviti-aktiviti yang berunsurkan seperti sukan? Kita boleh dengarkan respon daripada presiden kita. Okay, baik. Terima kasih lagi sekali saudari Fatin. Okey, berkenaan tentang sukan. Okay, baik. Walaupun di dalam fakulti kita majoritinya adalah perempuan dan lelaki sangat-sangat sikit. Hampir orang cakap pupus. Sebenarnya tak pupus. Ada ramai sebenarnya. Jadi
Itu adalah inisiatif yang dibawakan daripada FOSTEC pada sesi 23-24 kali ini, di mana kami mewujudkan satu program yang bernama Foodie Fiesta. Foodie Fiesta tu sebenarnya tujuan asalnya adalah kita nak menggalakkan semua student dan fakulti jadi aktif. Jadi kita mengadakan beberapa sukan seperti futsal, seperti dodgeball, badminton dan juga tarik tali. Jadi saya baru sebenarnya dalam sukan tu juga saya baru nampak peserta lelaki yang ramai. Jadi dibuatkan saya terkejut lah. Contohnya sukan futsal itu, saya berjaya mengumpulkan lelaki melebihi 20 hampir 30 orang lah. Saya rasa ramai lelaki sebenarnya. Itu adalah program yang menarik lah. Itu adalah satu inisiatif daripada fakulti lah untuk mewujudkan suasana pelajar yang aktif. Bukan sekadar buat kerja di lab, tapi lebih kepada bersukan pun boleh. Sebenarnya kita banyak bakat-bakat sukan yang boleh dicongkil. Saya setuju. Oh, sangat menarik. Nampak tak? Para pelajar fakulti kita ni serba boleh. Masak boleh, belajar boleh, belajar pula. Belajar 2 kali. Sukan pun boleh tau. Jadi, ada apa-apa lagi tak yang mungkin saudara AT nak tambah untuk mengetahui lagi? Mungkin kita tahu dari segi portfolio mereka, dari segi gerak kerja, mungkin kita nak mengorek rahsia macam mana mereka menjalankan tanggungjawab, dan at the same time kita menggalas tugas hakiki kita di UPM ni sebagai seorang pelajar. Macam mana aktif? Boleh maybe ada detail lagi soalan boleh, untuk tahu Fatin, kan? Boleh. Sebelum tu saya nak tahu macam mana pelajar di luar sana untuk tahu tentang kewujudan aktiviti-aktiviti yang FOSTEC dan MPP lakukan. Bagaimana diorang nak tahu? I think social media is biggest platform Social here. media. I think FOSTEC sama MPP kita blast everything in our IG. So pelajar kena aktif, follow. Mesti follow. Mesti follow IG. Boleh Yes. promote. Boleh promote. Apa IG? Boleh. Kalau nak follow, nak tahu lebih lanjut mengenai FOSTEC, boleh follow di IG fstm.fostec. Situ kita banyak blast program, banyak aktiviti-aktiviti menarik lah. Dan IG MPP official. Dekat situ pun kami akan update tentang program and update tentang our every details lah, macam ada program ke atau maklumat, info terkini, the updated info dekat IG ya. Okey, sis, diorang dah Promote. IG, jangan lupa untuk follow, okey? Follow. Wajib follow. Okey, soalan saya seterusnya. Sebenarnya, macam mana saudari Divya dan juga saudari Daniel boleh terfikir untuk join menjadi mengambil tempat dalam majlis perwakilan pelajar dan juga majlis perwakilan fakulti? Okey, baik. Divya nak jawab dulu. Okay, boleh. Boleh. Silakan. Nampak Divya macam dah excited nak jawab tadi. Actually saya ni sebelum masuk MPP, saya pun ahli FOSTEC juga. So from there lah actually my senior, sebab saya ni actually kinda introvert juga. Tak tahulah orang believe ke tak. Saya kinda introvert juga, tapi saya join FOSTEC. So from FOSTEC tu ada senior nampak saya, lepas tu dia kata you have the ability, so why not you join MPP. So actually ini second time saya bertanding tau. Sesi sebelum ni pun saya bertanding juga, tapi masa tu tak dapat menang. So ini kali kedua pun I cuba. Actually ramai orang tanya, kan you dah nak final year, so why nak bertanding sekarang? Dia macam complicated sikit, tapi I nak masuk juga sebab I want to challenge myself. Since young kan, I selalu fokus akademik sahaja. Saya nak straight A, saya nak 4 flat, saya pelajar macam tu. Tapi I nak tukar, I tengok my other friends, dia akademik okay juga, dia bagus, and dia punya aktiviti luar pun dia aktif. So I thought, why kan saya pun jadi macam tu? Akademik pun ada, dekat sini pun ada kan. So that's why I join. Tapi yang sumber penting untuk saya join MPP ni adalah my seniors. Our seniors from FSTM. Mereka yang come and approach me, they give me motivation, they say don't worry, you can do this. Kalau tak dapat pun, they will back up me. So with their support lah, I join MPP.
Faham? Fatin, mungkin tahun depan kita dua yang akan bertanding. Boleh. Siapa tahu kan. Mana tahu mungkin ini langkah pertama kita menjadi ahli Fostek dan langkah seterusnya menjadi MPT. Siapa tahu. Betul. Jadi kita boleh mendengar pula respon daripada saudara Daniel kita. Okey, baik. Terima kasih saudari Fatin dan Izzati. Bila cerita macam mana saya join Fostek ni, dia cerita dia panjang kan, panjang. Dia sebenarnya bukannya bermula pada zaman degree, tak. Saya dah aktif daripada zaman diploma di Politeknik dulu. Tapi zaman diploma dulu saya sebagai MPK lah, college. Jadi kenapa saya join Fostek bila saya di degree? Cuma satu sebab je. Saya ni hidup tak boleh tak bercakap. Saya suka bercakap dengan orang. Saya suka berkomunikasi dengan orang. Kalau saya duduk bilik 3 hari tak bercakap, saya rasa separuh jiwa saya tak ada lah. Macam tu. Itulah satu sebab lah. Sebab tu banyak kali saya suka pergi ke pejabat timbalan dekan. Jumpa dengan Kak Ma, Kak Maziana, Kak Hanif, Kak Huda, Kak Fatihah, Abang Nazrul dan juga Abang Ruzani. Saya suka bercakap. Kan kat kelas cakap juga kan. Itulah salah satu sebab lah. Sebab kedua adalah bila kita join Fostek ni, kita sebenarnya lebih dekat dengan kita punya akademik punya perkara lah. Di situ bila kita join Fostek, kita akan lebih dekat dengan lecturer. So bila kita dekat lecturer, kita macam lebih kenal dan sebagainya. Jadi benda-benda ni semua boleh menjadi satu tambah nilai. Tambah nilai macam Nilai tambah. Nilai tambah. Tambah ni macam prepaid. Okey, baik. Nilai tambah dalam dirilah kita. Itu salah satu networking, orang cakap networking kan. Mana tahu kan pesara-pesara boleh bantu lepas grad nanti. Kita tak tahu. Itulah salah satu nilai tambah bila join Fostek. Itulah yang menyebabkan terdetik hati nak join. Berbanding di college punya program lebih kepada fun, lebih kepada gaya hidup dari UPM. Tapi bila jadi MPF ni tadi, dia lebih kepada gaya hidup akademik, seorang akademik. Itu sebab tu saya memilih. Saya rasa itu jawapan saya lah, secara jujurnya. Very different kan, dia ni aktif since young. Tapi saya time diploma, orang tak tahu pun saya wujud. Datang sini baru I know improve lah sikit kan. Faham. Yang menariknya, mereka berdua mempunyai personality yang berbeza. Yes. Tapi dua-dua memegang tanggungjawab dan jawatan yang besar dalam Universiti Putra Malaysia. Tahniah saya ucapkan kepada saudara Divya dan juga saudara Daniel. Thank you. Jadi nampak tak Eti? Tak kisahlah macam mana pun personality kita, segalanya boleh develop. Kita boleh latih dan kita boleh cabar diri kita. Kita ada contoh. Nampaknya episod kita yang pertama ni kita bawakan contoh yang sangat bagus. Yang kita boleh mengeluarkan dan memberikan satu inspirasi kepada pelajar fakulti kita. Betul. Korang jangan berani untuk korang kena berani untuk mencuba. Okey, Fatin ada lagi tak soalan yang untuk ditanya kepada mereka berdua? Saya rasa ada satu. Okey, sebagai seorang yang memegang jawatan dan juga sebagai seorang pelajar, bagaimanakah ada tips tak macam mana dalam nak mengimbangkan akademik dan juga jawatan? Macam mana kita nak make sure segala tugasan, macam mana kita tahu nak make sure yang kita tak lupa ada due date. Tak lupa, ada test. Tapi kita ada jawatan juga. Ada tips tak macam mana nak kongsi kepada para pelajar? Sebab para pelajar kita ada nak ambil jawatan tapi dia takut. Dia tak yakin dengan diri mereka. Boleh sharekan tips kepada para pelajar fakulti kita? Okey, saya rasa nak start dulu lah. Saya rasa macam berkobar-kobar je. Boleh. Okey, baik. Pertama sekali, bila kita cakap tentang busy ni, sebenarnya jadi student biasa pun sometimes kita akan busy juga. Tapi perkara-perkara luar lah. Tapi bila busy kat Fostek ni, dia busy yang kita rasa boleh diuruskan lagi sebenarnya. Cumanya tip yang saya nak share adalah satu, saya nak cerita dululah. Saya sebenarnya seorang yang sangat-sangat tidak suka menulis. Saya tak suka mencatat ni, saya suka mendengar-dengar, lepas tu saya keluarkan. Tapi itulah bila lama-lama kita mendengar, kita menyimpan, kita rasa kita cepat lupa. Jadi datanglah satu individu ni daripada pejabat TDA ke. Nama dia Puan Maziana. Dia cakap kat saya, Daniel, daripada hari ni kau kena mula mencatat. Jadi kita start mencatat. Kita tulis segala kerja-kerja kan. Kerja-kerja, okey, tarikh ni dan sebagainya.
Jadi bila kita aplikasikannya sebagai seorang pelajar, dari sini kita boleh ambil lah dari sini kita boleh ambil bila kita nak ada kerja kan, kita tulis terus. Contohnya kita dapat assignment pada hari ni, kita terus tulis. Jadi bila kita tulis tu, kita akan ingat je benda tu. Okey, bila kita nak relate balik dengan pekerjaan kita sebagai FOSTEC, lepas kita tulis tu, kita kena judge lah mana satu yang patut dibuat dahulu dan sebagainya. Kadang-kadang assignment tu due date dia lama lagi, tapi kerja FOSTEC tu lebih dekat. Kita dahulukan mana yang lebih dekat, mana yang lebih penting. Macam tu. Tapi dia sebenarnya dia antara komunikasi dua orang juga dengan kawan-kawan kita. Contohnya dalam assignment tu sendiri kita ada assignment berkumpulan kan. Kadang-kadang orang akan cakap buatlah dulu dan sebagainya kan. Kadang-kadang kita dapat bahagian result dalam lab report betul. Kalau dalam lab report tu kita ada banyak kan, introduction, discussion apa semua, tapi yang paling penting tu bahagian result tu kan. Jadi result tu orang yang pertama kena siapkan. Kalau tak yang lain semua tak start betul. Jadi kita kena nilai, bukannya setiap minggu kita dapat result. Kadang-kadang kita dapat benda lain. Bila kita dapat result tu dulu, kita dahulukan result tu dulu. Macam tu. Kalau macam setakat introduction tu, maybe kita boleh lewatkan sedikit, tapi bukanlah tak buat dan bukanlah last minute, tapi kita buat macam tu. Jadi pesanan saya kat sini cuma kita kena pandai prioritize kita punya tugasan dulu. Jangan kita memandai-mandai kita semacam aku rasa FOSTEC juga dulu. Padahal belajar tu tugas hakiki kita kat sini belajar. Jawatan tu nombor 2. Boleh jadi nombor 3. Macam tu. Saya rasa itu je yang tips yang saya boleh share pada hari ini. Okay, tips-tips yang Daniel bagi ni saya pun apply juga, kena catat, kena pandai catat. And tips for myself, kan ada Google Calendar. Google Calendar tu dia help yang sangat besar. Kita boleh catat kat situ, lepas tu dia akan remind. Macam test ke, ada kelas ke, ada program ke, dia akan remind. So bila I dengar satu, okay, kawan saya datang, Divya, hujung minggu ni kita ada satu program. I terus tulis kat situ. Sebab saya tahu saya akan lupa. Saya terus catat kat situ. So weekend tu dia akan remind lah. Okay Divya, you have this event. Okay, aku ada event, kena prepare ni. Lepas tu our coursemate support. Yang tu pun yang tu kita tak boleh lah macam minta. Kita kira lelaki kot kalau dapat kawan yang best-best macam tu kan. Kira lelaki, dia orang pun selalu remind. Divya kena buat yang ni. You dah siap ke kerja ni? Due date tomorrow macam tu. Lepas tu kita kena sacrifice lah. Jangan takut untuk sacrifice. Macam you cannot go to your family function ke, birthdays ke. You have to do your task first. So don't be afraid to sacrifice. You just think in the future, semua effort you ni akan benefit you. So that's lah tips from me. Banyak betul tips yang kita dapat hari ni kan Fatin. Sebenarnya saya banyak betul soalan saya, tapi memandangkan kita kekurangan masa, mungkin sampai di sini sahaja kita punya Coffee Talk pada kali ini. Terima kasih banyak-banyak kepada saudari Divya dan juga saudara Daniel atas kesudian untuk join program kita pada kali ini. Baiklah Fatin, kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Saya Eti. Dan saya Fatin Amira. Saya Divya. Saya Daniel Haikal. Jangan lupa saksikan Coffee Talk pada episod seterusnya di YouTube FOSTEC di FSTM.